Assalamualaikum dan hai, Sepak Anda Racun. Kali ni saya ada barang baik nak share dengan korang. Yang mana kalau korang ingat lagi before ni kita selalulah dengar rumours yang katanya OnePlus ni nak keluarkan jam. Tapi tak keluar-keluar. Sampailah OnePlus generasi ke-9, OnePlus 9 ni barulah geng, finally OnePlus Watch dah pun tersedia untuk dibeli. So dekat tangan saya sekarang ni kita ada OnePlus Watch. Saya dah pakai jam ni lebih kurang dalam 2 minggu macam tu. Dan saya akan share dengan korang apa yang special, macam mana pendapat saya pasal jam ni kan. By the way, sebelum tu dalam video ni juga kita ada barang baik dan berita gembira juga untuk korang yang tengah tunggu giveaway. Hari ni kita akan adakan beberapa barang yang saya akan share dengan korang. Saya akan bagi korang secara percuma. Kita ada Realme 5i dan juga 2 earphone. So macam mana korang nak menang giveaway ni, nanti korang standby, saya akan bagi tahu dalam video ni. Sekarang ni jom kita mulakan racun sekarang. So geng, inilah dia OnePlus Watch yang mana untuk jam pintar OnePlus ni dah pun rasmi dipasarkan dekat Pasar Masya. So kalau korang nak try jam ni, harga dijual tu sekitar RM699 dan korang boleh dapatkan dekat Shopee OnePlus Official lah. So berbaloi tak korang beli dengan harga yang ditawarkan tu? Kita akan cuba tengok lah sekarang ni dalam video ni kan. First of all, kita akan tengok dulu dari segi rekaan kotak OnePlus Watch ni. Dekat sini dari segi kotak tu lebih kurang sama je macam kotak smartphone diorang. OnePlus 9 kita ada kat sini. Dan kalau korang tengok OnePlus 8, 8T sama je lah kotak jenis panjang kan. Warna tu standard warna favorite OnePlus, warna merah. Dan kalau korang tengok di bahagian hadapan, dekat sini ada tulisan OnePlus Watch warna hitam dan dia punya kemasan tu macam matte macam tu. Di bahagian sisi ujung ni ada logo OnePlus, di bahagian kanan dan kiri ada tulisan OnePlus. Dan kalau korang tengok di bahagian belakang dekat sini just adalah beberapa input output sikit, dan model yang kita dapat ni warna dia midnight black. So sekarang kita akan cuba buka sikit, kita tengok apa yang ada kat dalam. First of all, bila korang buka je, korang terus nampak rekaan jam OnePlus Watch tu sendiri. Di bahagian plastik dekat sini, okey, terbalik plastik ni guys, sebenarnya macam ini ke depan macam ni. So dia ada dua button saja. Yang mana button pertama ni button untuk buka app, main button, dan bahagian kedua button ni untuk function key ataupun power key. So dia punya strap dekat sini strap jenis macam rubber macam tu. So kita akan cuba on dulu, kita tengok macam mana. Untuk power on di bahagian bawah, button bawah. Dan saya perasan dekat button ni yang best tu, yang nice tu, ada tulisan OnePlus kecil lah kalau korang nampak kan. So korang nampak kan logo OnePlus. Next kita akan tengok apa lagi yang ada dalam kotak. So korang just tarik je macam ni, dia dah sedia, senang korang nak buka kotak dia ni. Di bahagian sini ada apa-apa ke Okay, ni kosong je gang. So di bahagian kotak kecil ni, dekat sini korang akan nampak ada macam something, dia punya apa ni, manual kan. Lepas tu ada safety warranty dua kat sini. Dan manual jenis panjang macam ni gang. Biasa kecil-kecil je kita dapat kan. Yang ni jenis panjang sama macam kotak dia punya panjang tu. Dan terakhir korang akan dapat dekat sini charger. So untuk charger dia jenis magnetic lah, standard macam smartwatch punya charger. Dan ada dua pin dekat sini, ada tulisan OnePlus dan warna hitam. So ini je yang korang akan dapat dalam kotak. Sekarang ni kita akan beralih kepada kita punya smartwatch. Kita nak tengok apa yang ada dalam smartwatch ni kan. Best tak best guna, so let's go. Kalau bercakap dari segi rekaan kan, first impression once saya buka kotak tadi, bagi saya rekaan yang ada dekat OnePlus Watch ni memang terasa sangat-sangat simple, sangat-sangat clean, minimal. Tak ada apa yang wow factor sangat dekat rekaan bulat macam ni. Sebab rekaan bulat ni boleh kata dah banyak sangat smartwatch di luar sana pakai, dan saya sendiri pun banyak sangat jam dengan rekaan bulat macam yang ada dekat OnePlus Watch ni. Yelah kan, OnePlus Watch ni kan jam pertama OnePlus kan, kenapa dia tak buat rekaan rare sikit kan, nampak macam bila tengok tu dah gempak kan. Tapi mungkin lah dia nak kekalkan minimal design macam yang ada dekat smartphone diorang pun, kita tak tahu lah. Lagi rekaan ni sebenarnya depend pada cita rasa korang masing-masing lah, tak apalah pasal tu kan. Tapi once saya pegang jam ni, memang bila saya pegang body ni saya terasa agak premium feel juga, sebab body dia ni daripada stainless steel. Dan apa yang rare juga saya perasan dekat sini, di bahagian sisi kanan ni korang akan nampak button yang ada dekat OnePlus Watch ni tak sama dengan jam-jam di luar sana. Kalau jam di luar sana tu jenis bulat macam gini, yang ni dia macam rare sikit lah button dia. Dan untuk tambah lagi premium feel tu, dekat button dia ni ada tulisan OnePlus kalau korang perasan kan. So untuk fungsi dia, di bahagian atas button yang atas ni, fungsi dia untuk korang masuk ke bahagian menu, dan bahagian bawah ni function key, korang boleh custom key dekat sini, dan juga fungsi dia untuk powerkan korang punya jam ni. So kalau di bahagian sisi kanan ni clean, tak ada butang apa-apa, standard lah macam jam lain. Kalau kita tengok di bahagian belakang, dekat sini untuk bag dia ni rasanya daripada plastik je material. Kalau korang tengok di bahagian atas ni ada tulisan OnePlus, dekat sini ada sensor dan juga ada dua pin pogo connector. Dan kalau korang perasan lagi, di bahagian sisi kanan dan kiri ni ada speaker dan juga mic, yang mana fungsi ni dapat membantu bila korang nak jawab call, boleh terus jawab menggunakan smartwatch korang tanpa smartphone. Nice juga lah fungsi macam ni kan. Walaupun dia ni lebih kurang macam fitness tracker jam biasa, tapi dia juga ada fungsi loudspeaker, terbaik lah.
So kalau kita beralih di bahagian strap lah. Untuk strap dia dekat sini, material ni daripada rubber je, dan dia punya strap ni jenis sport strap. Korang boleh nampak macam ni lah, dia bukan macam strap biasa macam ini. Tapi korang jangan risau, kalau korang rasa korang tak suka ataupun korang nak bergaya lebih nice lagi, korang boleh tukar je macam ni, tekan macam ni. Sebab dia memang simple gila, korang tak perlu risau-risau nak tukar, sebab korang boleh tarik macam tu untuk buka. Ni korang boleh pakai lah korang punya strap apa yang korang suka. Satu benda lagi yang saya perasan dekat strap dia ni, korang akan nampak macam ada tekstur jalur-jalur macam tu. Dan saya perasan tekstur yang ada dekat strap ni lebih kurang macam yang ada dekat dia punya ring, dekat dia punya screen. Kalau kena reflection cahaya, korang akan nampak lah macam ada jalur-jalur macam tu kan, untuk nampakkan lagi premium yang ada dekat OnePlus Watch ni. Boleh kata yang ni just nice lah. Next, kalau kita sembang pula pasal part display, part screen yang ditawarkan dekat OnePlus Watch ni, bagi saya dah cukup rasa lah, memang lengkap lah. Korang akan dapat screen cantik AMOLED. Kalau korang tahu kat gambar ni kan, dia punya pixel tu memang sangat sharp, tak pecah-pecah. Korang juga dapat always on display macam korang nampak sekarang ni. Screen dia saiz 1.39 inci, pakai glass dia punya screen ni, dan juga untuk resolution tu HD. So, saya guna juga jam ni dalam masa saya guna untuk outdoor bawah cahaya matahari kan. Saya tengok dia punya keterangan tu bagi saya memang dah cukup dekat situ. Memang kalau waktu korang pakai bawah cahaya matahari pun, korang still boleh nampak lah tulisan dengan jelas kat situ kan. Alright, so sekarang ni kalau korang nak tukar punya watch face kat depan ni, cara dia memang sempoi gila. Korang just tekan dan hold macam biasa. Dalam ni ada beberapa watch face yang korang boleh adjust mana yang korang suka, dan ada certain watch face tu kan korang boleh adjust tau. Korang boleh customize apa button yang korang nak. Contohnya macam ni, korang tekan kat sini dan korang pilih button apa yang korang nak bubur dekat sini. Contohnya stopwatch, dia terus jadi macam itu, memang sempoi. Dan kalau korang rasa tak cukup, nak lagi cantik, korang boleh tukar dan watch face ni dekat dalam aplikasi yang tersedia dekat dalam smartphone. So bila korang masuk swipe di bahagian sisi atas, dekat sini korang boleh nampak ada features basic yang korang boleh adjust brightness level, dan ada juga setting untuk masuk ke setting, torchlight, alarm, dan fungsi ni akan membantu korang kalau korang terlupa letak smartphone korang dekat mana. Dari segi bateri, OnePlus Watch ni dibekalkan sekitar 402 mAh saja, which is agak standard untuk sebuah smartphone. Tapi dari segi ketahanan bateri, OnePlus dia menjanjikan ketahanan bateri OnePlus Watch ni sekitar 14 hari. Dari apa yang saya dapat sendiri, hasilnya saya pakai user experience saya kan, bateri dia saya dapat survive sekitar 10 hari, which is sangat padu juga, awesome dekat sini dari segi bateri tu. Untuk pengecasan ambil masa dalam 50 minit untuk full charge. So single charge je korang boleh dapat pakai jam ni sekitar 10 ke 14 hari, depend pada cara penggunaan korang. So kalau korang nampak di bahagian warna hijau tu kan, yang tu menandakan OnePlus Watch korang dah pun connect dengan smartphone. Next, kalau korang nak baca notification yang masuk dekat smartphone macam WhatsApp ke, komen Facebook ke, YouTube ke, korang just swipe saja di sisi bawah tau. Dekat sini memang korang tak boleh nak reply bacaan ataupun WhatsApp masuk tu. Tapi yang bagusnya kan, WhatsApp yang masuk tu korang boleh baca sepenuh-penuhnya macam yang ada dekat smartphone korang. Certain watch tu korang just boleh baca 3-4 baris, tapi untuk OnePlus Watch ni memang terbaik boleh baca penuh dekat situ. Next, kalau korang masuk di bahagian sisi kanan dekat sini, macam biasalah ada heart rate monitor. Next, korang boleh baca data waktu korang tidur tu, dia akan paparkan dekat sini. Dan juga ada music. So yang bagus dekat music ni, korang just boleh juga pakai Bluetooth headset. So dia akan sambungkan dekat watch ni. Dan lagi watch ni juga pun dia ada internal dalam 4GB. So korang boleh masukkan lagu. Once korang macam nak berlari, nak berjogging, buat aktiviti sukan tu, korang tak perlu bawa smartphone, just pakai korang punya jam, dah pun boleh sambil dengar lain lagu sambil jogging. Terbaik juga dekat sini kan. Sekarang kita akan tengok pula fungsi-fungsi yang ada dekat dua button di bahagian sisi kanan. First kali, kalau korang nak masuk ke dalam menu aplikasi, just tekan button atas. Dekat dalam ni boleh kata sekitar 20 aplikasi terbina, dan kita akan tengok satu-satu lah. Di bahagian atas ni ada activity, workout ni lebih kurang ada dalam 15 ke 14 mode yang korang boleh gunakan. Yang mana untuk OnePlus Watch ni sendiri dah pun terbina GPS, dan dia pun support IP685 ATM water resistant. So korang boleh bawa berenang lah dekat sini kan, terbaik dekat sini. Next, kalau korang tengok lagi, dia juga ada blood oxygen, ada sleep, ada stress mode, bracing, phone, dan yang dekat phone ni pun menarik geng. Yang mana dekat sini korang boleh setkan favorite contact korang dekat sini, dan korang boleh call menggunakan OnePlus Watch. So far dia punya quality audio tu bagi saya memang sangat kuat, dan korang boleh adjust dia punya volume button tu, terbaik juga dekat situ kan. Next, dekat sini ada music tadi, ada weather, alarm clock, stopwatch yang macam ni. Yang lain ni macam biasa. Tapi apa yang baru yang saya perasan dekat sini, dia ada TV Connect tau. Macam korang tahu OnePlus pun ada buat TV, tapi untuk pasar Malaysia belum masuk lagi, so saya tak dapat nak guna fungsi ni lah. So kalau korang masuk di bahagian setting dekat sini, dalam ni pun ada fungsi standard lah kan. Tapi apa yang saya perasan dekat sini kan, dia punya UI tu boleh kata dia nak tiru macam WatchOS lah, memang sangat clean. Bila korang scrolling pun terasa sangat laju. So far saya tak mengalami lagi sebarang hiccup ke apa, memang terbaik dekat sini. Cuma apa yang turn down sikit dekat sini kan, saya ingatkan diorang gunakan dia punya OS tu, dia pakai WatchOS. So which is korang boleh download macam aplikasi third macam dekat Play Store ke apa, tapi ni tak tahu.
Yang ni dia pakai custom OS lah, tapi tak apalah untuk first release model jam diorang ni kan. Mungkin next nanti dia akan buat lebih baik, tak tahu macam mana. So kita akan tengok pula macam mana nak sambungkan aplikasi yang ada dekat smartphone. So untuk guna OnePlus Watch ni, first kali korang kena download dulu aplikasi OnePlus Health ni. Yang mana buat masa ni kan, OnePlus Health ni hanya tersedia untuk pengguna Android saja. Untuk iPhone memang korang tak boleh pakai lah buat masa ni OnePlus Watch ni. So untuk tampilan UI dia dekat sini boleh kata sangat standard dan mudah digunakan, friendly user. Dekat depan ni dia tunjuk aktiviti korang. Dekat fitness ni kalau korang nak lakukan aktiviti berjogging ke apa, dia akan paparkan GPS. Di bahagian manage ni kalau korang nak custom, nak tambah dia punya watch face, just tekan dekat sini. Yang tersedia dekat jam korang ni lebih kurang 14, tapi kalau korang nak dapatkan banyak lagi, just tekan je dekat sini lah. Buat masa ni tak banyak lah, macam korang pun tak boleh nak download dekat tempat lain, korang just boleh pakai apa yang tersedia dekat dalam aplikasi saja. Next lagi, kalau korang tengok dekat sini kan, dia just boleh scene. Kalau korang nak tengok kan, korang nak scene apa je notification yang masuk, korang just tick saja, tak ada masalah. Dan yang lain ni macam biasa lah, tak ada apa yang baru lah dekat sini kan. So kalau korang nak custom lebih lagi, just masuk di bahagian device setting untuk lagu, untuk kontak dan juga weather. Nampaknya setelah beberapa minggu saya pakai OnePlus Watch ni untuk penggunaan harian, apa yang saya boleh beritahu korang, OnePlus Watch ni dia masih sekadar fitness tracker dengan fungsi special macam ada GPS, ada IP68, boleh jawab call, macam tu je lah kan. Dia bukanlah sebuah smartwatch sebenar macam yang korang boleh jumpa dekat TicWatch yang pakai wear OS. Tapi sebenarnya depend juga pada korang. Kalau korang nak beli, depend harga pun boleh kata bersaing rapat lah dengan Realme, dengan Amazfit juga. Sekarang ni kita lupakan kejap pasal smartwatch. Kita akan pergi kepada main event kita. Kita ada giveaway. So macam mana korang nak menang smartphone kita ni dan juga ada beberapa gadget lain? Caranya simple je geng. Korang just follow saja channel ni. Make sure korang dah subscribe dan korang onkan loceng di sebelah kanan. Make sure juga korang dah follow IG saya dan juga TikTok. So next korang kena komen apa-apa je yang korang nak komen. Make sure korang janganlah nak spam kita punya YouTube komen ni kan. Tapi make sure dekat bawah korang punya komen tu korang letak korang punya ID, korang punya Facebook ataupun korang punya IG sebenar. Misalnya korang menang nanti, senang lah saya nak contact korang. Untuk pemenang nanti saya akan umumkan di Facebook page Pak Nantik pada Rabu depan. Dan kita akan umumkan tepat pada pukul 10 malam. So korang kena berdoa banyak lah kan. Mungkin korang salah seorang pemenang yang tengah tonton video ni. So kalau korang menang, saya akan bagi secara percuma, korang tak perlu nak bayar ke apa guys. So rasanya itu saja video kita untuk kali ini. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.